Assalamualaikum. Hari ini kita sambung lagi dengan ternakan ikan siakap merah ataupun ikan kaci ataupun nama sebenarnya adalah mangrove jack. Dan untuk video hari ini saya nak share dengan tuan-tuan tentang masalah utama dalam ternakan air tawar ni, iaitu masalah amonia. Masalah amonia ni memang sangat serius dan itulah punca utama kematian ikan dalam sistem ternakan. Tak kisahlah sama ada sistem secara aquaponik, sistem beras, apa saja sistem ternakan, masalah utama yang kita hadapi adalah masalah amonia. Dan kalau tuan-tuan bela ikan dalam akuarium pun, masalahnya yang selalu kita jumpa adalah masalah amonia. Jadi hari ini saya akan cerita dengan tuan-tuan macam mana tuan-tuan nak atasi masalah amonia ni. Untuk tangki asuhan siakap merah ni pun saya dah pasangkan dengan filter, jadi saya akan ceritakan jugalah tentang filter ni. Tapi sebelum saya sentuh tentang masalah amonia dan juga tentang filter ni, saya akan jawab dulu soalan-soalan dekat ruangan komen daripada video yang lepas tentang ternakan ikan siakap merah ni. Okey, soalan yang pertama adalah tentang sumber air ataupun hang nak bela ikan ni nak guna air apa? Air sungai ke, air paip ke, air telaga? Air apa yang kita nak guna untuk bela ikan ni? Okey, untuk ternakan ni semuanya adalah ternakan air tawar. Sama juga macam kita bela ikan tilapia, kita bela ikan keli, itu adalah ikan air tawar. Ikan siakap ni tak mahu ada siakap putih ataupun siakap merah. Dia dah alami proses peralihan daripada air masin kepada air tawar. Jadi yang kita bela ni walaupun ni adalah ikan siakap, tapi ni adalah siakap air tawar. Spesies ikan yang sama daripada air masin dah diubah kepada air tawar. Jadi untuk bela ni kita gunakan air tawar. Jadi tuan-tuan tak perlu nak masukkan garam dan tuan-tuan tak boleh masukkan garam kalau tuan-tuan bela dalam sistem aquaponik. Sebab apa tak boleh masukkan garam? Sekejap lagi saya akan cerita, sebab itu ada kaitan dengan biofilter. Dan pernah juga orang tanya, abang kenapa tak guna air sungai? Lebih mudah. Cerita dia macam ni. Kita kena tengok apa sumber yang kita ada. Kalau dekat belakang rumah kita ada sungai dan sungai tu tak tercemar, kita boleh gunakan air sungai. Macam saya ni, saya duduk dekat Ceras. Memang ada juga ada sungai, Sungai Langat. Kalau saya nak pergi ambil air sungai tu, satu jauh dah akan melibatkan kos lah, nak kena angkut pula air bawa balik untuk kita bela ikan ni. Jadi lebih mudah untuk saya gunakan air paip saja. Dan lagi satu masalah kalau kita gunakan air sungai ni, kita pun tak tahu sama ada air tu tercemar ataupun tak. Jadi bagi saya yang lebih selamat gunakanlah air paip. Cuma untuk air paip ni, air paip rumah kita memang dah dirawat tapi dia ada klorin. Jadi air paip tu kita akan tapis dulu untuk buang klorin. Dan bila kita dah tapis buang klorin ni, dah tak ada klorin, jadi tak payah masukkan anti klorin. Dan salah satu kelebihan kita gunakan air paip yang ditapis ni, mudah kalau kita nak tambah air nanti. Sebab sistem aquaponik ni, air tak perlu tukar. Cuma kita perlu tambah, kita perlu top up kalau air tu berkurang disebabkan sejatan. Jadi kalau gunakan air paip ni lebih mudahlah kita nak tambah air nanti. Dan ada juga yang tanya, bang boleh tak kalau gunakan air hujan? Masalah air hujan ni, yang pertama, kalau kawasan saya ni, air hujan kat sini berasid. Bila berasid, pH dalam air ni akan menjadi rendah. Dan kalau kita bergantung pada air hujan, pada musim kemarau tak ada hujan, kita tak boleh nak top up air. Jadi pemilihan sumber air ni pun bergantung pada sumber yang kita ada. Kalau kita ada sungai, gunakan air sungai, tapi pastikan air sungai tak tercemar. Kalau dekat rumah kita ada air paip, lebih mudah kita gunakan air paip. Dan inilah filter yang saya gunakan untuk tapis klorin daripada air paip. Untuk tuan-tuan dapatkan filter ni dan juga adapter untuk sambungan filter ni, saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description. Lagi satu tentang filter ni juga, kalau tuan-tuan bela ikan ataupun bela udang dalam sistem yang perlukan water change, maksudnya tuan-tuan kena tukar air. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan bela ikan akuarium, biasanya kita akan tukar air lah. Kecuali kalau tuan-tuan buat akuarium dengan sistem aquaponik. Untuk situasi sistem ternakan yang perlukan penukaran air ataupun water change ni, kalau tuan-tuan gunakan filter ni memang sangat mudah kalau tuan-tuan nak tukar air. Sebagai contoh, untuk sistem ternakan ni, sebelum ni tak ada apa-apa filter. Jadi bila ikan ni makan, dia akan hasilkan amonia yang banyak. Jadi apa yang saya buat, saya akan tukarkan lebih kurang 30% daripada air ni dengan air yang baru. Dan caranya memang sangat mudah. Saya cuma onkan saja filter ni, buka air, air akan masuk. Dan air di bahagian bawah ni, dia akan keluar melalui kita punya SLO dekat hujung sini. Jadi secara tak langsung, air ni akan tukar dengan air yang baru. Kelebihan filter ni, air yang keluar pada filter ni memang air paip yang dah tak ada klorin dah. Maksudnya dah dirawat, klorin pun dah tak ada, kita boleh terus guna saja. Cuma sekarang ni dari segi harga lah. Harga filter ni pada mula-mula saya beli dulu pada tahun 2008-2009, harga dia cuma RM89.
kemudian naik pada RM129, RM179, RM178, dan sekarang ni harga dia kalau tak silap saya dekat RM278. Harga dah semakin mahal sebab memang banyak permintaan, terutama orang yang bela ikan dalam polytank ni yang gunakan air pipe, memang ramai yang gunakan filter ni. Salah satu seller yang saya letak link untuk tuan-tuan beli filter ni, kalau tak silap saya sale dia sekarang ni dekat RM4,000 lebih, kemudian saya tukar kepada seller lain, seller yang tu pun dekat RM1,000 lebih dah sale. Maksudnya dah ramai yang beli filter ni sebab filter ni memang terbukti berkesan. Cuma masalah yang sekarang ni dari segi harga terlampau mahal. Jadi planning saya selepas ni mungkin saya akan cari filter yang lain, mungkin yang lebih murah sikit untuk kita gantikan filter ni. Walaupun filter ni memang berfungsi dengan baik, tapi harga dah semakin naik. Tapi terpulang pada tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan nak cepat, tuan-tuan belilah filter ni. Dan sekarang ni saya tengah mencari apa lagi filter ataupun apa lagi option yang kita ada untuk menggantikan filter ni. Filter ni tak ada masalah, cuma harga semakin mahal. Kuat betul makan cakap merah ni. Soalan yang seterusnya adalah tentang sistem tanaman untuk aquaponik. Yang ni adalah sistem aquaponik menggunakan gutter. Mula-mula saya buat sistem aquaponik ni dulu, saya buat sistem media bed. Masalah sistem media bed ni, kita perlukan leka ball yang banyak. Leka ball ni adalah media tanaman dan berfungsi juga sebagai biofilter. Okey, sebagai contoh, dulu bila saya buat sistem media bed, satu takung ataupun satu grow bed tu kapasiti dia 80 liter. Jadi kita perlukan 80 liter isi padu leka ball ataupun 2 beg lah. Harga leka ball ni satu beg dalam RM80 ataupun RM85. Kalau 2 beg dah RM170 dan harga pun ada masa murah, ada masa tinggi dan bergantung kepada permintaan. Kalau stok banyak, harga dia murah. Bila stok semakin berkurang, harga dia tinggi. Jadi untuk menjimatkan penggunaan leka ball dan untuk menurunkan kos untuk sistem aquaponik ni, saya beralih kepada sistem gutter sebab kita gunakan leka yang kurang sikit nak dibandingkan dengan sistem media bed. Leka ball yang kita perlukan hanya untuk penuhi kita punya net pot ni saja. Jadi kuranglah jumlah leka ball yang kita perlukan. Tapi masalah dengan sistem gutter ni, tak semua tanaman sesuai dengan sistem gutter ni. Sebagai contoh, kalau untuk pokok kari ni tak ada masalah. Tapi kalau untuk halia ni, dia kurang sesuai. Dulu pernah saya tanam halia dan juga kunyit sampai net pot pun nak pecah. Jadi untuk atasi masalah dengan sistem gutter tu, saya tengah design lagi satu sistem untuk aquaponik yang ni saya panggil sebagai mini aquaponik, yang mana kita akan cuba untuk selesaikan dua masalah. Satu tentang masalah kesesuaian tanaman, tak semua tanaman sesuai dalam sistem gutter, dan lagi satu kita nak selesaikan masalah, kita nak cuba selesaikan masalah harga leka ball yang tinggi. Untuk sistem ni kita gunakan bekas yang lebih solid. Jadi kita boleh gantikan leka ball dengan batu sungai ataupun kita boleh campurkan leka ball dan juga batu sungai dalam satu bekas ni. Tapi untuk sistem mini aquaponik ni belum ada lagi video sebab saya masih lagi tengah design dan tengah testing lagi sistem ni. Dan untuk sistem ni nanti, plan saya mungkin saya akan buat dan saya akan jual sistem aquaponik ni dekat website saya sendiri. Dan sekarang ni saya dah mula stop jual dekat Shopee sebab sekarang saya tengok Shopee dia punya charges tu terlampau tinggi. Jadi untuk jualan barang sekarang ni saya gunakan website saya sendiri dekat Solar Hub. Dan lepas ni dekat website aquaponik pun saya akan masukkan elemen online store dekat website aquaponik. Jadi tuan-tuan nanti kalau tuan-tuan nak beli sistem aquaponik yang mini aquaponik ni, tuan-tuan boleh beli dekat website aquaponik. Bagi yang baru memulakan perniagaan atau bercadang untuk tingkatkan keyakinan pelanggan melalui laman web dan pada masa yang sama nak highlight produk ataupun perkhidmatan, sila layari www.malaysiadeveloper.com untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang pakej-pakej yang ditawarkan dalam membina laman web. 4 langkah mudah untuk membina laman web. Pertama, dapatkan sebut harga berdasarkan keperluan tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, sediakan bahan-bahan yang nak dimasukkan ke dalam website berserta bayaran deposit, dan demo pertama laman web anda akan siap dalam tempoh hanya 10 hari bekerja sahaja. Bila tuan-tuan dah finalize dengan konten dan juga desain laman web tersebut, barulah tuan-tuan buat bayaran penuh dan website akan dilancarkan dalam tempoh 48 jam. Selain itu, tuan-tuan juga boleh lihat website-website yang telah dihasilkan oleh Malaysia Developer. Untuk maklumat lanjut, boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Kita sambung semula dengan video tadi. Dan dekat video ni nanti pun bila benda ni dah ready, saya akan letakkan link juga untuk tuan-tuan beli sistem mini aquaponik ni. Dan kelebihan setakat ni yang saya nampak, yang pertama,
kita boleh tanam tanaman yang tak sesuai dalam sistem gutter dekat dalam sistem ni. Dan yang kedua, sebab dia lebih solid, jadi kita boleh masukkan batu sungai untuk gantikan leka bol, ataupun tuan-tuan boleh campur leka bol dan juga batu sungai dalam sistem ni nanti. Secara tak langsung akan mengurangkan jumlah penggunaan leka bol dan akan mengurangkan kos. Dan tujuan saya semula untuk menjual peralatan komponik ni adalah untuk mengumpul dana untuk projek-projek kita yang seterusnya nanti. Okey tuan-tuan, balik pada cerita kita hari ni tentang amonia dan juga filter. Sebelum tu, kita kena tahu dulu daripada mana datangnya sumber amonia dalam tangki ternakan ni. Amonia ni terhasil daripada tai ikan, kencing ikan ataupun urin daripada ikan, dan juga sisa-sisa makanan yang tak habis dalam tangki ternakan. Sebab itulah untuk ternakan ni, kalau kita bagi makan, makanan yang tak habis tu kita kena keluarkan. Kita tak boleh biarkan sisa-sisa makanan tu ada dalam tangki ternakan dan dia akan mendap di bawah. Kita tak boleh biarkan, kita kena cedok, kita kena buang sisa-sisa makanan yang tak habis tu. Itu tentang sumber amonia. Macam mana dalam tangki ternakan kita ni boleh ada amonia. Dalam aquaponik, kita ada satu term yang dipanggil sebagai nitrogen cycle, yang mana amonia tadi tu akan ditukar menjadi nitrit dan nitrit akan menjadi nitrate. Nitrate itulah baja untuk tanaman dalam sistem aquaponik ni. Sebab itulah dalam sistem aquaponik ni kita tak payah letak baja. Sumber baja kita adalah daripada amonia tadi yang dah ditukar daripada amonia, nitrit dan juga nitrate. Amonia bahaya, nitrit lagi bahaya dan nitrit pula adalah baja untuk tanaman. Dan itulah salah satu kelebihan sistem aquaponik, sebab kita tak perlu letak baja. Dan dalam aquaponik ni kita ada dua kategori ataupun dua jenis filter. Yang pertama adalah mechanical filter dan yang lagi satu adalah biofilter ataupun biological filter. Contoh mechanical filter ni adalah span, vortex filter, lepas tu solid waste filter, itu adalah mechanical filter. Dan tujuan adalah untuk menapis semua kotoran-kotoran yang kita boleh nampak. Sebagai contoh, tai-tai ikan ataupun sisa-sisa makanan. Dan kalau ada kotoran asing pun yang masuk dalam tangki ternakan kita ni, mechanical filter lah yang akan tapis kotoran tersebut. Tapi kita kena ingat, kalau kita nampak air dalam tangki ternakan, kita nampak jernih, nampak macam bersih, tapi tak semestinya air itu selamat untuk ternakan. Sebab air yang bersih tak semestinya tak ada masalah amonia. Kita dah ada mechanical filter, dia dah tapis, air akan nampak jernih, tapi kandungan amonia masih ada dalam air ni. Dan dalam sistem aquaponik ni, kita tak perlukan air yang terlampau jernih macam akuarium. Tak, kita cuma nak air yang bersih, air yang selamat dan tak ada masalah amonia. Sebab apa? Amonia ni boleh menyebabkan tanakan kita mati. Biarlah air nampak keruh, air nampak hijau, yang penting amonia kita kosong. Tapi persoalannya, macam mana kita nak dapatkan amonia ni menjadi kosong dan air dalam tangki ternakan kita ni selamat untuk ternakan? Itulah fungsi filter kita yang kedua, iaitu biofilter. Fungsi biofilter ni adalah sebagai perumah ataupun tempat tinggal untuk bakteria baik ataupun nitrifying bakteria yang akan bantu kita untuk tukarkan amonia kepada nitrit, nitrit kepada nitrit. Untuk situasi macam contoh sistem gutter ni, dekat dalam sistem ni kita tak ada banyak leka bol, jadi kita kurang perumah ataupun tempat untuk bakteria tinggal dan membiak. Jadi kita perlukan external biofilter, contoh macam ni. Untuk sistem ni kita tak ada tanaman, jadi kita gunakan biofilter ni untuk convert amonia kepada nitrit, nitrit kepada nitrit. Sebagai contoh, dekat sini kita ada dua jenis ataupun dua kategori filter. Kita ada mechanical filter dan juga biofilter. Dan setiap filter ni mempunyai fungsi yang berbeza. Kita tengok dulu tentang biofilter ni. Dalam biofilter ni kita letakkan K1 sebagai media filter ataupun sebagai perumah untuk bakteria tinggal. Dalam sistem aquaponik ni, kita bukan saja menternak ikan, tapi kita menternak bakteria. Bakteria baik yang akan bantu kita untuk tukarkan amonia kepada nitrit, nitrit kepada nitrit. Dan sebab itulah dekat dalam biofilter ni kita letakkan bubble oksigen, sebab bakteria ni adalah benda hidup perlukan oksigen. Dan untuk perumah ni tak semestinya tuan-tuan gunakan K1 media filter saja. Tuan-tuan boleh gunakan juga ni, sebagai contoh saya gunakan penutup botol sebagai tempat untuk bakteria tinggal. Tapi kalau tuan-tuan gunakan K1 ni lebih baiklah. Dan untuk dapatkan K1 ni saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description. Semakin banyak media K1 ni semakin baik, sebab kita sediakan rumah ataupun tempat tinggal yang lebih banyak untuk bakteria membiak. Okey, pernah juga orang tanya, kat mana pula nak dapat benih bakteria ni, dekat mana nak beli? Okey, sebenarnya bakteria baik atau nitrifying bakteria ni dia akan hadir dalam biofilter ni secara semula jadi. Tapi kalau kita nak mempercepatkan kehadiran bakteria baik ataupun nitrifying bakteria dalam biofilter ni,
kita boleh gunakan EM4+, sebab dalam kandungan EM4+ tu dia ada nitrifying bacteria. Berdasarkan testing yang saya buat sebelum ni, sebenarnya sebelum memang saya banyak buat testing untuk biofilter ni. Kadang-kadang sampai tahap terpaksa kumpulkan bangkai-bangkai ikan untuk hasilkan amonia. Kemudian saya akan test dengan EM4+ yang akan saya tunjuk sekejap lagi. Dan memang terbukti memang berkesan, amonia memang akan jadi kosong. Inilah dia EM4+ yang saya gunakan selama ni. Dan yang ni memang terbukti berkesan. Dan orang yang buat EM ni pun memang penternak juga daripada Dynamics World Aquaculture. Cik Nabil ni memang penternak lobster air tawar. EM ni memang dia buat sendiri dan memang terbukti sangat berkesan. Dan selama ni pun pelbagai jenis biofilter saya cuba, saya gunakan EM4+ ni, memang amonia boleh kosong. Kalau tuan-tuan dah lama dekat channel ni, tuan-tuan mungkin pernah tengok saya buat testing. Saya kumpulkan ikan yang mati, saya letak dalam balang, saya perap 2-3 minggu sampailah amonia tinggi, masukkan dalam tangki tenakan, buat biofilter, masukkan EM, amonia kosong tuan-tuan. Ini memang the best EM. Dan kadang-kadang ramai juga yang bagi cadangan, abang cubalah pakai ni, cubalah pakai tu, pakailah PSB. Bagi saya, kadang-kadang kita kena tahu apa sebenarnya keperluan kita. Dia ada beza kandungan PSB dan juga EM4+ ni. Kalau kita perlukan nitrifying bacteria untuk biofilter, kita kena gunakan EM4+. Dan kita jangan terima bulat-bulat apa cadangan orang, sebab kehendak dan keperluan kita ni tak sama. Kita kena tahu apa yang kita nak dan kita belilah apa yang sepatutnya kita perlukan. Tapi biasanya bila saya cakap macam tu, orang kata tu iklan produk tu, ni sebenarnya bukan iklan. Ini memang saya beli sendiri. Kalau tuan-tuan nak beli, boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Pernah juga orang tanya berapa kerap nak masukkan EM ni. Okey, kebiasaannya apa yang saya buat, masa saya baru set up biofilter, saya akan masukkan EM. Selepas 2-3 minggu kalau saya test amonia tinggi, saya akan tambah. Dan kadang-kadang saya pernah jugalah saya masukkan sekali saja, hampir 5-6 bulan pun saya tak ada masalah amonia. Tapi sebenarnya bagi saya, kalau kita nak confirmkan dalam sistem ni tak ada masalah amonia, mungkin tuan-tuan boleh masukkan seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Tentang sukatan ni bergantung lah. Kalau lebih masuk pun tak ada masalah. Kalau ikutkan dekat sini, sukatan dia 1 ml EM4+ ni adalah untuk 1 liter air. Dan cara kita nak gunakan pun mudah je. Kita buka je penutup EM ni, kemudian kita tuang ke dalam kita punya biofilter. Dan ada juga yang tanya, boleh tak nak masukkan dalam tangki tenakan? Kita dia macam ni. EM ni adalah untuk sumber nitrifying bacteria atau bakteria baik. Dan rumah dia ataupun tempat tinggal bakteria ni dalam biofilter. Jadi kenapa perlu kita letak dalam tangki tenakan kalau bakteria tu nak tinggal dalam ni? Jadi lebih elok tuan-tuan terus masukkan ke dalam biofilter. Tak payah letak dalam tangki tenakan. Okey, sebelum saya nak onkan pump ni, saya akan ceritakan sikit tuan-tuan macam mana perjalanan sistem untuk kita, sistem tangki asuhan ni. Okey, untuk sistem ni, kat dalam ni kita ada water pump 20 watt menggunakan 12 volt DC, dan pump ni boleh gunakan untuk sistem kuasa solar sebab dia menggunakan DC power. Tapi kalau tuan-tuan nak gunakan pump ni tapi tak ada sistem kuasa solar, tak ada masalah sebab pump ni tuan-tuan boleh beli sekali dengan DC adapter. Dan salah satu kelebihan pump ni, dekat pump ni tuan-tuan boleh pasangkan PVC soket 15mm, ini PVC 15mm, naik ke atas seletak T pecah 2. Ini kita panggil sebagai diversion. Kalau air yang keluar pada pump ni terlalu laju, apa yang tuan-tuan boleh buat? Tuan-tuan boleh buka bore valve ni. Air akan keluar sikit dekat sini yang akan mengurangkan kelajuan air yang akan masuk ke dalam kita punya filter. Ini yang kita panggil sebagai diversion untuk mengurangkan tekanan air yang masuk ke dalam kita punya filter ni. Sebab kita nak kurangkan jumlah air, kita tak nak filter ni overflow, kita tak nak air melimpah keluar. Dan dekat dalam filter ni kita cuma ada span filter, air masuk ke bawah, dia akan naik ke atas dan overflow masuk ke dalam kita punya biofilter. Daripada biofilter ni dia akan turun ke bawah, dia akan overflow, dia akan keluar balik ke sini. Dan cara untuk tuan-tuan buat kedua-dua filter ni memang dah ada video lama, saya akan letakkan link video dekat atas ni. Sekarang saya akan onkan pump ni. Ini contoh diversion. Kalau saya tutup, semua air yang keluar daripada pump ni akan masuk ke dalam filter. Dan kalau saya nak kurangkan jumlah air yang masuk ke dalam filter, saya akan buka bore valve ni dan air akan keluar dekat sini. Dan kalau saya buka sampai habis, air semua yang akan keluar sini, dia tak akan masuk ke dalam filter. So kita kurangkan sikit. Macam ni saja. Inilah yang kita namakan sebagai diversion. Dan ada juga yang pernah tanya, kenapa tak letak bore valve sini, sini letak L saja. Masalahnya kalau kita letak bore valve kat sini untuk kontrol kelajuan ni, pump ni akan mengalami tekanan yang tinggi dan pump akan cepat rosak. Jadi kalau nak kurangkan kelajuan air masuk ke dalam filter, gunakanlah teknik diversion ni.
Okey, air dah semakin tinggi. Untuk filter ni, air masuk pada bahagian bawah dan dia akan naik ke atas. Dan masa proses nak naik ke atas tu, dia akan ditapis oleh 4 layer sponge filter. Okay, air dah mula masuk. Dia masuk ke sini, dia akan pergi ke kita punya biofilter. Tapi tuan-tuan jangan risau. Macam mana cara tuan-tuan nak buat filter ni memang dah ada video. Mechanical filter yang tuan-tuan nampak ni dipanggil sebagai vortex filter. Dan daripada vortex filter ni, dia akan masuk ke dalam kita punya biofilter dekat sebelah sini. Melalui pipe ni, air akan turun ke bawah dan akan overflow, akan melimpah naik ke atas, masuk balik ke dalam kita punya tangki ternakan. Dan di awal video tadi saya ada cakap dalam sistem aquaponik ni, tuan-tuan tak boleh masukkan garam dalam tangki ternakan, tak boleh masukkan garam dalam biofilter sebab garam ni akan membunuh bakteria baik ataupun bakteria yang akan bantu kita dalam biofilter. Sebab itulah dalam aquaponik ni tak boleh masukkan garam. Dan kalau tuan-tuan perlu buat rawatan dengan menggunakan garam untuk masalah white spot ataupun apa-apa penyakit, tuan-tuan kena keluarkan ternakan masuk dalam tangki lain, buat rawatan di luar, selesai rawatan baru pindahkan balik ikan ke dalam tangki ternakan. Tapi jangan sesekali masukkan garam ke dalam tangki ternakan. Dan garam yang tuan-tuan nak gunakan, pastikan garam biasa ataupun garam dapur yang kita gunakan untuk masak tu, dan jangan gunakan garam biru. Sebab garam biru mengandungi bahan-bahan yang bertoksik dan tak sesuai untuk ternakan untuk dimakan. Kalau untuk ikan hiasan dalam akuarium tak ada masalah. Tapi untuk ikan yang akan kita makan, jangan gunakan garam biru. Gunakan garam kasar biasa, garam yang kita gunakan untuk masak di dapur. Okey tuan-tuan, pernah juga orang tanya, bang, tangki saya besar ni, berapa saiz tangki filter yang saya perlukan? Dan sebenarnya untuk dalam aquaponik ni, kita tak ada orang kata formula ataupun standard size untuk kiraan ni. Bagi saya simple saja. Kalau tuan-tuan betul-betul ada masalah amonia, tuan-tuan buatlah salah satu filter. Tak kisahlah tuan-tuan nak gunakan tong ni ke ataupun nak gunakan tong sampah yang besar macam kat belakang ni. Buat dulu satu, kalau tak cukup buat lagi satu ataupun buat yang lebih besar. Itu saja cara dia kalau tuan-tuan nak tahu berapa saiz tangki filter yang tuan-tuan perlukan. Sebab dalam sistem aquaponik dia tak sama dengan sistem RAS. Kalau sistem RAS, dia ada calculation isi padu air banyak ni berapa saiz biofilter yang kita perlukan. Untuk aquaponik ni tak ada sebab kita ada lagi mekanisme yang lain akan bantu kita untuk hapuskan amonia ni. Tak semestinya kena besar macam sistem RAS. Kita cuba dulu buat yang kecil, tak cukup yang kecil kita buat lagi satu ataupun buat terus yang besar. Dan berdasarkan pengalaman saya, tak ada masalah kalau kita buat biofilter yang oversize ataupun yang terlalu besar. Tak ada masalah. Kalau kita buat kecil masih ada masalah amonia, buat lebih besar atau buat lagi satu. Itu saja cara saya. Dan sama juga dengan pump oksigen. Kadang orang tanya, bang, berapa liter per hour minimum untuk sistem aquaponik ni? Itu pun sama juga. Kalau kita bagi jumlah DO yang kita perlukan ataupun dissolve oksigen yang kita perlukan, kita pun tak mampu nak beli DO meter, nak test satu persatu kan. Jadi bagi saya mudah saja. Kalau tuan-tuan masukkan ikan dalam tangki ternakan, letak babur oksigen, tiba-tiba tuan tengok ikan tu asyik naik ke atas, timbul kat permukaan untuk ambil oksigen, bermaksud tak cukup oksigen. Kuatkan pump oksigen. Dan jangan takut sangat nak gunakan pump oksigen ni. Sebab kalau untuk pump oksigen 20 watt ataupun apa saja pump yang 20 watt ni, bil elektrik antara RM6 hingga RM7 saja sebulan. Tak tinggi tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan tak nak gunakan pump oksigen, memang tuan-tuan tak boleh tanak ikan siakap ataupun ikan siakap merah. Sebab ikan siakap ni memang perlukan oksigen yang kuat. Dan dia tak mampu bertahan kalau oksigen rendah. Oksigen ni biar lebih tak apa, jangan kurang. Okey tuan-tuan, untuk tangki asuhan siakap merah kita ni saya rasa dah tak ada masalah dah. Kita dah ada mechanical filter, vortex filter kita ni, kemudian kita ada biofilter, EM4 Plus pun kita dah masukkan. InsyaAllah kita tak akan ada masalah amonia. Cuma selepas ni, sebab ikan siakap merah ni, dia makan banyak walaupun kecil ni. Bila dia makan banyak, dia akan hasilkan amonia yang banyak sebab dia berak banyak. Jadi, amonia yang banyak tadi tu dia akan convert menjadi nitrit kepada nitrit. Dan masalah yang akan kita hadapi selepas ini adalah masalah nitrit ataupun baja. Jadi nak tak nak, selepas ni kita akan buat sistem aquaponik yang mini aquaponik ni. Dan saya rasa saya akan pasang dekat sistem ni untuk atasi, untuk dia sedut, untuk dia buang semua nitrit tu. Yang mana nitrit tu akan diserap oleh tanaman yang akan kita tanam nanti dalam sistem mini aquaponik ni. Jadi nampaknya sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Kalau tuan-tuan ada soalan, jangan lupa tinggalkan komen dekat bawah. InsyaAllah saya akan jawab dalam video seterusnya nanti. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.